Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam, Anwar Ibrahim berkata, Muhyiddin Yassin telah menang pusingan pertama di dalam pertandingan untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi Anwar telah menang pusingan ketiga. Muhyiddin won round 1, Anwar won round 3. Anwar menerangkan yang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah beri sehingga pukul 2 petang pada hari Isnin, 2 hari selepas PRU 15, untuk sesiapa yang nak menjadi Perdana Menteri membuktikannya dengan menghantar bukti ke Istana Negara. Deadline pukul 2 petang hari Isnin. Maka Muhyiddin telah pun hantar bukti bahawasanya dia mendapat 115 sokongan. 115 ahli parlimen menyokong dia menjadi Perdana Menteri. Anwar mengaku. Jadi round pertama, kata Anwar, pusingan pertama dimenangi oleh Muhyiddin. Tetapi beberapa minit sebelum tutup waktunya, iaitu deadline pukul 2 petang, beberapa ahli parlimen telah tarik sokongan dari Muhyiddin. Maka Muhyiddin tidak lagi mempunyai majoriti. By the time deadline tutup pukul 2, majoriti Muhyiddin sudah habis. Tetapi bukan ahli parlimen masing-masing yang mengumum mereka tarik sokongan. Yang mengumum mereka tarik sokongan ialah Zaid Hamidi. Zaid Hamidi mengumum bagi pihak mereka. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak puas hati, maka titah ke semua 30 ahli parlimen Barisan Nasional. Hanya 30 ahli parlimen Barisan Nasional sahaja menghadap. Iaitu tuanku nak interview, nak tanya seorang-seorang, mereka sokong Muhyiddin ke mereka sokong Anwar, yang mana satu. Sebab Muhyiddin telah hantar bukti ke Istana Negara bahawasanya mereka telah menandatangani surat sumpah SD menyokong Muhyiddin. Tetapi Zaid Hamidi kata beberapa ahli parlimen tersebut telah pun tarik sokongan, iaitu ahli parlimen dari Barisan Nasional. Jadi Agong nak jumpalah 30 orang ahli parlimen Barisan Nasional untuk interview seorang-seorang dan tanya who do they really support. Malam tu Zaid Hamidi panggil mesyuarat dan keputusan mesyuarat 30 ahli parlimen tu tidak akan menghadap Agong seperti Agong titah. Yang akan menghadap Agong ialah Zaid seorang bagi pihak 30 orang. Bermaknanya Zaid akan pergi membuat pengakuan di depan Agong bahawasanya 30 orang ni sudah tarik sokongan. Mereka tidak akan dibenar berjumpa dengan Agong seorang-seorang seperti dititah oleh Seri Paduka. So bermaknanya bila perkara macam itu berlaku, Agong tak boleh pasti betul ke tidak Muhyiddin dapat sokongan majoriti ataupun mereka betul-betul sudah tarik sokongan. Semenjak hari Senin, mereka dah tarik sokongan. Jadi Agong terpaksa buat keputusan. Oleh kerana demikian, siapa yang dapat undi tertinggi, ketua parti yang dapat undi tertinggi, maka dialah akan dilantik sebagai Agong. Dan kerana Muhyiddin hanya dapat 73 banding dengan Anwar yang dapat 82, maka Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri. Ini cerita dari Anwar. Anwar sendiri mengaku round pertama Muhyiddin menang, saya menang round ketiga, maka saya angkat jadi Perdana Menteri. Dan sebabnya ialah walaupun pada round pertama Muhyiddin dapat majoriti, tetapi majoriti itu hilang apabila ahli parlimen UMNO Barisan
menarik sokongan. Mana tahu betul tidak? Zaid Hamidi kata. Zaid Hamidi yang bagi tahu. So, perkara itulah cerita dari Anwar semalam. Kerana itu Anwar menjadi Perdana Menteri dan bukan Muhyiddin Yassin. Jadi banyak yang boleh ditanya di sini. Sebab apa Zaid Hamidi tak benar 30 ahli parlimen UMNO Barisan menghadap Agong dan confirm personally kepada Agong seorang-seorang siapa mereka sokong. Mereka diharamkan dari menghadap Agong. They were banned from meeting Agong. Itu satu perkara. Dan ini respons saya ialah kepada pengakuan Anwar sendiri semalam. Semalam juga satu MOU telah ditandatangani oleh 5 parti. Dan di MOU ni maknanya memberitahu bahawasanya siapa mana satu ahli parlimen dari kerajaan, iaitu 5 gabungan Sabah, gabungan Sarawak, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Warisan. So Warisan satu daripada ahli gabungan kerajaan, termasuk gabungan Parti Sabah, gabungan Parti Sarawak dan juga gabungan Barisan Nasional dan gabungan Pakatan Harapan. 4 gabungan dan 1 parti Warisan telah menandatangani MOU bahawasanya mana-mana ahli parlimen dari 4 gabungan dan 1 parti tersebut, mana-mana satu ahli parlimen tidak sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, maka lucut jawatan mereka, iaitu mereka akan dibuang dari menjadi ahli parlimen. Beberapa lawyer sudah respon kepada perkembangan ini dan mereka kata ini melanggar undang-undang. Bukan saja melanggar undang-undang, ini satu jenayah. Oleh kerana undang-undang tidak benar, seseorang ahli parlimen itu diikat, tidak diberi kebebasan untuk membuat keputusan atau mengundi mengikut apa yang mereka rasa wajar. You cannot prevent a member of parliament from exercising his right. This is a criminal offence dan boleh dipenjara selama 2 tahun hingga 2 tahun, 20 tahun. So, kalau tindakan undang-undang, tindakan jenayah diambil terhadap sesiapa yang menghalang ahli parlimen dari mengundi, ikut apa yang mereka rasa wajar, maka orang tersebut boleh ditangkap, didakwa dan dipenjara hingga ke 20 tahun. Itu serious offence ni. 20 tahun ni samalah hukum dia macam sodomi. Macam kes Anwar dulu, maksimum boleh sampai 20 tahun. So, sodomizing a human or sodomizing the constitution sama 20 tahun. Hukumannya 20 tahun penjara. Tak kiralah you sodomize apa sekalipun, termasuk perlembagaan dan undang-undang. So this is the situation. Dan MOU is MOU, in sefahaman saja. It's not perjanjian. MOU ni tidak mengikat seseorang tu dari mengundi ikut dia nak. Dan mereka tak boleh kata, oh awak dah sign MOU maka awak ni mengikut undang-undang, terpaksa membuat demikian. Tidak. In fact, mengikut undang-undang mereka tidak boleh dipaksa. It's actually the other way around. And kerana MOU ni bukan perjanjian, dan yang penting sekali, MOU ni tidak ditandatangani oleh ahli parlimen. Ditandatangani oleh parti. Ini MOU di antara 5 parti, 4 darinya gabungan dan 1 warisan tu parti bebas, boleh dianggap tidak duduk di dalam mana-mana gabungan. Maka dia di antara parti, dan parti tak boleh ikat ahli parlimen mereka berdasar kepada keputusan parti. This is
an MOU between parties, not between members of parliament. Jadi parti yang tanda tangan MOU tadi tak boleh paksa ahli parlimen membuat apa-apa. So banyak yang tak kena lah. Tak kena dari segi parti ni mengambil alih kuasa parlimen. Parti tak boleh mengambil alih kuasa parlimen dan parti tidak boleh bertindak terhadap ahli parlimen yang membuat satu keputusan berdasar kepada apa yang wajar. And sekira macam tu bermaknanya kerajaan ni, kerajaan 5 orang. 5 orang presiden parti, presiden gabungan dan bukan lagi kerajaan ni ialah kerajaan 222 ahli parlimen. Jadi very interesting. Perkara ni akan bangkit the legality ataupun lebih penting the criminality of the MOU. Legality sudah tak perlu kita bincang. Legality sah, tak legal. The issue is now criminality. Adakah ini satu tindakan jenayah? Menandatangani MOU untuk paksa ahli parlimen membuat sesuatu apa yang mereka tak mau buat. Dan beberapa pakar perlembagaan sudah pun beri pandangan mereka. Yang interesting sekali, pergerakan perbadanan persatuan seperti Majlis Peguam Malaysian Bar, Bersih dan banyak lagi yang dulu anti kerajaan tapi sekarang ni boleh dianggap sebagai pro kerajaan sebab kerajaan Pakatan Harapan. Jadi mereka ni yang menyokong Pakatan Harapan. Ada ke Pakatan Harapan sebagai kerajaan, Pakatan Harapan sebagai parti pembangkang, mereka ni sokong. Tapi hari ni mereka senyap. Dulu mereka bising kerana mereka kata demokrasi, kebebasan, ini dan itu. So demokrasi, freedom of this, freedom of that. Hari ni mereka senyap. Mereka tak sentuh langsung, tak sebut langsung tentang isu MOU ni. Baik Bersih, baik Majlis Peguam, Malaysian Bar dan badan-badan dan pergerakan yang dulu kecoh sangat tentang demokrasi, kebebasan, transparency, accountability. Hari ini tak sebut apa-apa. Very quiet. Jadi bila nampak satu boleh dikatakan kesilapan ataupun tindakan yang boleh dianggap sebagai melanggar undang-undang, melanggar perlembagaan, bila dilakukan oleh Pakatan Harapan, mereka tidak bersuara, mereka tidak sentuh langsung isu tu dan nampak yang mereka ni menyokong apa saja tindakan Pakatan Harapan, baik tindakan tu halal ataupun haram. So these are a bunch of hypocrites, lawyer dalam Malaysian Bar dan juga aktivis bukan saja Bersih tapi ramai lagi lawyers yang LFL ke apa semua tu. Jadi mereka dulu bising, melaung, melalak, menjerit. Today they are very quiet. Mereka tidak langsung sentuh isu MOU walaupun clear MOU ni bukan saja melanggar perlembagaan tetapi satu jenayah di mana tindakan boleh diambil terhadap sesiapa saja yang menyekat ahli parlimen untuk bertindak dan hukumannya boleh sehingga 20 tahun penjara. Assalamualaikum. Salam sejahtera.